Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih rakan-rakan media semua. Sidang media pada tengah hari ini ialah apa yang berlaku dalam sebentar tadi dalam Dewan Negeri. Ada dua isu. Yang pertama sekali tentang isu ahli Parlimen Pendang yang diarahkan keluar dan digantung selama 2 hari mulai hari ini. Kami pendapat bahawa provokasi yang dibuat oleh Menteri dengan menyebut nama Pendang berulang kali dan Pendang terpaksa bagi respon kepada tindak balas ataupun berlaku pada jawapan yang diberi oleh Menteri. Saya fikir sangat tidak adil bagi Pendang yang tidak dibenarkan bagi menjawab. Jadi oleh kerana itu saya fikir ini di antara perkara yang diminta oleh provokasi yang saya sebut dalam Dewan tadi, bahawa kalau Menteri menjawab dengan provokasi, dia akan menimbulkan suasana yang tidak tenang. Sepatutnya Menteri fokus kepada menjawab apa yang dibangkit oleh ahli-ahli Parlimen waktu perbahasan. Yang kedua ialah fakta yang dibangkitkan tadi. Jelas bahawa negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang ni tidak mendapat peruntukan yang seimbang sebagaimana yang disebut dalam Dewan oleh Menteri. Sebagai contoh, Kedah dalam jawapan tadi disebut bahawa ada 443 projek dengan 1.4586 bilion ringgit. Kelantan ada 4,025 projek dengan peruntukan 2.4946. Terengganu 390 1.545. Perlis 153 dengan 560 juta. Kalau kita campur keseluruhan peratusan yang telah diumumkan tadi, Kedah 4%, Kelantan 7%, Terengganu 4%, Perlis 2%, keseluruhannya hanya berjumlah 17%. 17% berbanding dengan Sabah 18%, satu negeri. Jadi oleh kerana itu, data yang fakta-fakta yang diucap dalam perbahasan membuktikan bahawa yang akan bangkitkan adalah fakta yang betul. Bahawa keseluruhan projek DE di 4 negeri pembangkang ini hanya berjumlah 17%, berbanding dengan Sabah 18%, Sarawak 15%. Kami bukan soal dengki ni, soal fakta. Fakta bahawa dia sebut tadi negara pembangkang pun diberi kota amal lebih pada 50%. 50% ni kalau kita lihat termasuk Sabah Sarawak ni bukan pembangkang yang menyokong kerajaan hari ini. Pembangkang hanya Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Di Semenanjung jumlah lebih kurang 17%. Jadi itu yang kami bangkitkan bahawa jawapan Menteri tadi tidak begitu tidak tepat dengan fakta yang diberi, dan saya minta supaya speaker tadi berjanji akan semak balik handset dan kita harapkan dia fakta ini sebenarnya mengelirukan Dewan dan kita akan lihat jawapan speaker pada besok insyaAllah. Itu sedikit pandangan saya dan saya minta yang lain. Sila. Dalam perbahasan tadi saya ada bangkitkan satu fakta posting Facebook Menteri sendiri bahawa beliau pernah di Parlimen ini tahun 2015 bahawa satu ROU persendirian untuk menunjukkan satu akta bagi menghalang seorang Perdana Menteri itu memegang jawatan Menteri Keuangan. Jadi hari ini beliau dalam Dewan mengungkapkan perkara yang berbeza dengan apa yang diperjuangkan oleh beliau selama ini. Jadi itu pun satu perkara yang perlu diperbetulkan. Wrap ekonomi lah. Berkaitan dengan perbahasan tadi seperti mana dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kebangsaan Krian, kita di sebelah oposisi ini mengharapkan satu jawapan yang jelas, tidak ada provokasi seperti mana yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Kebangsaan Krian. We are very professional. Kita nak dengar apakah jawapan sebenarnya. Jadi bila sebagai contoh kita sebut tentang game changer, apa yang kita harapkan bukan sahaja kami di pihak oposisi tapi juga pasaran di luar sana, ramai ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli akademik, analis, penganalisa pasaran mengharapkan bajet ini akan membawa satu gambaran baru, game changer, kerana ianya dibentangkan oleh seorang Menteri Keuangan yang juga Perdana Menteri dan dibantu oleh mereka yang cukup hebat dengan pelbagai formula sewaktu mereka di luar sana. Namun begitu, harapan daripada seorang reformis ini kita lihat tidak ada sesuatu yang baru. Itu yang kita nak jelaskan, apa sebenarnya ke arah mana yang kita ataupun kerajaan ini ingin membawa Malaysia. Kita nak tahu apakah pendekatan atau pemangkin baru ekonomi sebagai contoh. Itu antara perkara-perkara yang perlu diberi penekanan. Pelabur nak tahu kita nak menghala ke arah mana. Apakah pemangkin baru, apakah bidang-bidang baru yang akan menjadi tumpuan kerajaan hari ini. Kerana apa? Kerajaan pada hari ini dah umumkan bahawa
Wawasan kemakmuran bersama dah tak jadi asas. Jadi kalau dahulu ada asasnya, ada frameworknya dalam konteks wawasan kemakmuran bersama, sekarang dah tak ada. Jadi itu persoalannya, apakah yang sebenarnya menjadi game changer kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi bila datang dengan penuh provokasi ini, maka on our side we are waiting for the answer. Kita nak tahu apakah penjelasan, apakah jawapan. Jadi saya rasa itu sedikit ya, kalau nak tambah silakan. Pendang. Pendang dah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Putrajaya. Saya pun dalam perbahasan baru-baru ini saya menyentuh tentang masalah struktural ekonomi Malaysia yang kita telah diberi perhatian oleh Bank Negara, iaitu premature deindustrialisasi pramatang yang menyebabkan ramai graduan TVET kita tidak mendapat gaji yang bermaruah dan pekerjaan yang baik. Jadi ini perlu diberi penerangan oleh Menteri Ekonomi, sebab apa yang kami tanya sebagai pembangkang, hal tuju negara itu amat penting. Apakah kerajaan bersedia untuk meningkatkan KDNK dari segi pembuatan, manufacturing berbanding dengan services yang boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi tampak, real ekonomi berbanding financial economy. Jadi hal-hal ini tidak dibincang oleh Pandan. Sebabnya dia sibuk membuat provokasi kepada kami. Jadi ini satu benda yang amat mengecewakan kepada pembangkang dan ke rakyat yang nak tahu hal tuju ekonomi negara. Jadi inilah antara perkara yang kami bangkitkan. Pendang sila. Ini hero hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini adalah ahli parlimen yang pertama dalam penggal ini, digantung selama 2 hari, hari ini dan besok. Puncanya disebabkan oleh bila saya menyebut berkenaan dengan peruntukan yang digabungkan untuk kerajaan negeri Kelantan, iaitu royalty dengan annual allocation yang sudah menjadi satu semestinya kepada kerajaan Kelantan pusat untuk agih-agihkan kepada negeri. Saya bangkit dapat penjelasan supaya dia royalty adalah satu perjanjian yang tetap, yang wajib dia kena tunaskan, kena lunaskan. Maknanya peruntukan ada direct kepada kerajaan negeri Kelantan dalam bentuk cash seperti mana yang ditermaktub dalam perjanjian petroleum pada ketika itu. 1974 kalau saya tak silap. 75. Akta 74, perjanjian 75. Jadi bila dia ambil peruntukan ini digabungkan dengan peruntukan tahunan kepada setiap negeri, ini tak betul lah. Ini yang menyebabkan dia mengeluarkan perkataan badut kepada saya. Bila perkataan badut itu adalah menghina diri saya, terus mempertahankan supaya dia menarik balik perkataan badut. Lepas tu saya pula digantung sebab saya minta dia sebagai Menteri Ekonomi menjelaskan satu perancangan ekonomi yang mana rakyat sedang menghadapi kesusahan, ataupun saya minta dia jelaskan perancangan infrastruktur untuk pembangunan di setiap negeri dalam negara. Itu yang saya tumpu, bukan dia membuat provokasi, menyebut perkataan-perkataan menghina, mempelekehkan kerajaan dahulu. Kerajaan dahulu sekarang dah bersama dengan mereka, iaitu BN. Ini yang menyebabkan hutang meningkat. Saya nak minta, kalau boleh tadi kalau diberi peluang untuk dia breakdown segala perbelanjaan yang besar ketika kami mengambil alih kerajaan pada ketika itu. Semasa 2018 ditinggalkan oleh Barisan Nasional, hutang negara lebih kurang 680 bilion. Dan diambil alih oleh PH selama 22 bulan, diumumkan hutang negara telah menjadi 1.078 trilion. Jadi ada satu disparity, ada satu buffer di situ, ataupun di satu dia panggil perbezaan di situ yang begitu drastik meningkat. Kita nak dia breakdown apa perbelanjaan besar negara sehingga dalam masa 2 tahun diperintah oleh PH menyebabkan hutang negara meningkat sampai 1.078 trilion. Ini diumumkan oleh Menteri Kewangan sendiri. Itu saja. Jadi saya hari ini saya mempertahankan hak rakyat walaupun saya digantung. 2 hari saya akur. Saya akan, insya-Allah saya akan keluar, dan speaker pun tak perlulah meninggikan suara. Hanya beri arahan, peraturan, saya akan keluar. Tak perlu dengan, sebab peraturan dah ada, tak perlu tinggikan suara, saya patuh. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tambah sikit je. Kita duka cita dengan jawapan menteri tadi. Daripada awal kita mengharapkan menteri menyebut tentang isu yang paling banyak dibangkitkan, iaitu berkaitan dengan royalti dan bayaran tunai kepada negeri-negeri yang ada petroleum, yang ada perjanjian dengan Petronas.
Tapi sayangnya menteri sampai sudah tak menjawab. Tetapi digambarkan seolah-olah kita semua ni tidak faham. Itu satu ungkapan yang boleh mengundangkan kemarahan daripada pihak kita. Jadi ini rakyat perlu faham bahawa kenapa kita semua bangkit marah sampai ada yang dihalau keluar dewan ialah kerana cakap menteri itu mengundang kemarahan kita. Dalam masa yang sama dia banyak mislead. Digambarkan seolah kita tak faham dan akhirnya digambarkan seolah yang dibagi kepada negeri-negeri pembangkang itulah sahaja yang kita tuntut. Bukan itu sahaja kita tuntut walaupun fakta dia tak betul. Yang kita tuntut ialah bayaran tunai dan royalti, itu yang kita nak hasil daripada petroleum. Jadi kalau seorang menteri ekonomi tak faham separation antara royalty dan juga consolidate fund, ini satu masalah. Itu yang saya sebutkan dalam dewan tadi. Okey. Terima kasih.